Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kelas hari ni kita akan bincang topik yang ketujuh, topik yang baru, recombinant DNA technology. Okey, di mana dalam recombinant DNA technology ni sekiranya anak-anak pelajar rujuk kepada nota you all, hanya ada 3 page sahaja yang akan menerangkan tentang proses ini. Okey, dia merupakan satu teknologi yang sekarang kerap digunakan di mana genetik sesuatu organism itu kita modify based on etik lah. Mana-mana organism yang kita modify genetiknya mungkin disebabkan untuk dapat ciri-ciri yang memberi benefit kepada human being. Okey, contohnya kalau you boleh kalau madam boleh ambil contoh tomato. Okay, the actual size for tomato is actually the larger one. But, okay, dekat pasaran sekarang, you ada jumpa dalam salad atau sebagainya. Atau kalau kita pergi Cameron Highland, ada sangat banyak. Okay, tomato pada saiz kecil. So, adakah tomato tu dipetik pada waktu muda yang menyebabkan dia jadi tomato itu bersaiz kecil? Okay, dan tiba-tiba pula tomato yang actual ni masam. Tomato yang cherry tu, dia slightly sweet. Okay, actually that small tomato cherry tu telah mengalami genetic modification di makmal. Okay, di mana dikacukkan gene yang dia nak. Mungkin ambil gene dari mana? Dari cherry ke untuk dapat saiz dan rasa sedikit slightly manis tu. Okay, dan banyak lagi example of organism. Even sekiranya you pergi ke supermarket, bila you tengok plastik sayur, especially mana-mana yang duduk di bandar lah, dia ada certain code for plant yang memang original, ditanam daripada biji, tidak dimodified atau sebagainya, ataupun ada juga organism, especially plant lah, yang telah menjadi GMO. Apa GMO? Genetic Modified Organism. Dan ada setengah dekat ISBN code dia tu dia ada number tertentu. Nanti madam tak sempat nak cari that one. So I'm going to let you know later lah. So my aim for today adalah untuk perkenalkan kepada you apa itu recombinant DNA technology, and kita akan go through sedikit 5 tools yang penting dalam recombinant DNA technology. Manakala minggu depan Isnin dan Selasa je kita ada kelas, and after that kita akan cuti. So Isnin dan Selasa tu amali tu saya akan ganti dengan tutorial. So insyaAllah kita akan buat sedikit aktiviti lah. Dan kita boleh habiskan 4 method pula. Alright, so jom tengok video pengenalan ni 2 minit je. Recombinant DNA technology is a technique. Dengar tak suara? Dengar madam. Okay. Dengar madam. Bukan suara madam, suara video. Dengar. Dengar. Okay. Sekejap. Recombinant DNA technology is a technique in which a fragment of DNA from a donor cell or organism is isolated and then inserted into the DNA of another cell or organism. This allows Alright. Sekejap. Okay. So, itu videonya. Nanti pada hujungnya nanti saya akan tayangkan semula. Di mana sebenarnya saya rasa that is a short video yang merangkumi apa yang sebenarnya kita akan belajar dalam beberapa kelas tutorial. Dan saya sebenarnya ada satu aktiviti nanti di mana saya akan bagi dulu kat you all. Okay, kalau boleh print. Kalau tak boleh print, you tak boleh lah nak hands on that thing. Okay, berkenaan dengan macam mana actually proses ini berlaku. Dan apa yang Madam nak ingatkan, bila kita bercakap tentang recombinant DNA teknologi anak-anak, dia sebenarnya melibatkan proses di dalam makmal.
Dan bila kita cakap tentang DNA ni bukan something yang besar. Macam contoh cili kan, cili you potong you nampak. Macam tadi kan dia kata DNA tu dipotong. Ada dua sumber DNA dipotong. Donor DNA, di mana donor DNA ni biasanya adalah organism yang ada ciri yang kita nak tu. Contoh kalau tomato tu, kita ambil gene of interest daripada let's say pokok cherry. Yang DNA dia nanti kita ambil bukan the entire part. Sebab kita bukan nak clone pokok cherry. Kita nak part mana? Part yang kita panggil ada gene of interest. Bukan entirely. So mungkin gene of interest tu ialah in terms of yang mana kod untuk size pokok cherry tu. Dan juga yang mana yang kod untuk rasa dia yang manis. So that gene of interest kita akan masukkan pula kepada satu carrier ataupun vektor kita panggil yang bulat tadi. Yang bulat tu pun tadi kalau you nampak gambar dia potong pakai gunting kan. Okay, that is just illustration. Actually, scientists are not going to cut that structure by using scissors. Okay, dia akan potong pula menggunakan tools kedua dalam nota U yang disebut sebagai restriction enzyme. Means donor DNA dia letak dalam tube kecil tadi. Okay, plasmid pun letak dalam tube kecil. Dia akan campurkan, dia akan titiskan restriction enzyme yang sama. Sebab kita akan belajar restriction enzyme ni special. Dia ada cara macam mana dia boleh potong DNA tu. Okay, dan bila dah potong tadi you nampak dia macam main jigsaw puzzle kan. Okay, that fragment can be inserted in the open plasmid tu. Sebab dia punya fragment tu bila dia dipotong dengan structure yang sama, nanti saya tunjukkan. Okay, kalau dalam nota you nampak dia akan ada macam satu hujung yang bertangga. Kita panggil staggered end ataupun sticky end ataupun hujung yang lurus. So bila nak cantum nanti dia kena cantum based on complementary base pairing. Ingat tak complementary base pairing tu apa nak? Dekat DNA, siapa boleh bagi tahu madam, what is the complementary base pairing? Apa base yang ada, apa pasangan dia? Cepat. Apa complementary base pairing? Tak ada, tak ingat dah. Complementary base pairing dekat DNA. Apa nukleotid yang ada kat DNA? Yang AG. AG? A dengan G ke? Betul lah tu. Okey, sebab dekat atas DNA, nukleotid yang ada berapa? Ada berapa huruf je yang ada kat DNA? 4. Di mana apa 4 tu? Apa pasang dengan apa? Apa pasang dengan apa? Itulah complementary base pairing. So, apa? ATCG. Okay, ATCG, very good. Tapi A tu pasangannya siapa? Berapa hydrogen bond terbentuk? Ni ulang kaji ni. Tak ada Maizun dengan Ayu je. A dengan T. Ada berapa hydrogen bond? 5? Berapa? Okay, 1. Ada 2. 1? Berapa Ishraq? 2. 2. A dengan T ada 2 hydrogen bond dia. Manakala sepasang lagi siapa? C dengan G. C dengan G, di mana tengah-tengah dia ada berapa hydrogen bond? 3. Very good. Alright. So itu yang kita akan kena faham. Sebab bukan bab mutation je kita jumpa DNA ni. Now dalam bab ini pun sebab yang kita nak modify tu DNA. Kenapa modify DNA? Sebab that DNA lah yang ada jin-jin. Huruf-huruf ni sebenarnya akan represent jin. Dan jin-jin inilah yang akan diekspres menjadi karakteristik ataupun menjadi ciri dalam organism. Okay? So, Madam nak present untuk nota. Mari kita tengok nota kita. Alright. Okay, nota kita sama je. Kecil sikit lah. Supaya boleh counting tepi tu. Alright. So, kalau you tengok, this is our notes yang macam Madam sebut tadi. Kita ada 7.1, Introduction to Recombinant DNA Technology, ada definition dan ada 5 tools. Okay, if you can see here, apa 5 tools? Memang glamour soalan ni. You kena tahu apa tools untuk recombinant DNA technology.
Okay, kalau tools, you tengok yang pertama adalah target DNA atau you boleh sebut juga gene of interest. Either one. Okay, so kalau you all nanti exam insyaAllah objektif katanya. Okay, jadi mungkin you kena ingatlah betul-betul pilihan mana-mana antara ini ataupun ini. Gene of interest number 1. Okay, di mana dalam gene of interest inilah dia akan contain gene yang kita nak. Gene of interest, gene yang tak ada pada organism yang kita nak kacuk tu, kita ambil dari organism lain. That's why dalam nota ni dia bagi tahu apa dia gene of interest. Dia adalah sequence of DNA containing gene of interest that will be inserted into the cloning vector. Kita tak direct masuk dalam organism. Kita masukkan dia dalam cloning vector. Okay, dalam silibus kita, cloning vector ni kita akan belajar kejap lagi. Cloning vector kita yang mana? Yang bulat tadi. Di mana nama dia adalah plasmid. Apa dia plasmid ni? Kalau you ingat balik dulu kita belajar berkenaan dengan bakteria prokaryotik cell. Prokaryotik cell dia ada 2 DNA. Satu DNA yang macam ni, satu lagi DNA yang bulat. So DNA yang bulat inilah yang kita panggil sebagai cloning vector. Kita ambil daripada bakteria. Dan biasanya commonly bakteria yang kita guna nama dia ni yang ada dalam silibus kita sekarang lah. Okay, one of it is E. coli. Kenapa Madam garis? Sebab dia nama saintifik. Okay, dan dia adalah sejenis bakteria. Okay, plasmid ini sebenarnya merupakan DNA kepada bakteria. Tapi since bakteria ada 2 DNA, so kalau kita ambil satu, keluarkan, pinjam, bakteria ini masih boleh hidup. Okay, so kita akan ambil gene of interest daripada source cell. Biasanya kita panggil source cell. So target DNA ambil dari source cell, nanti kita akan masukkan dalam plasmid sebagai vector. Vector ni apa? Dia pembawa kepada gene tu untuk kita masukkan pula dalam organism yang kita nak ubah. Okay. So itu yang pertama. So kalau you tengok kat sini dia bagi tahu this gene of interest, sumber gene kita ni yang kita nak ni, kita akan taken from any source like human, plant and animal. Okay, boleh jadi dari human, boleh jadi dari plant, boleh jadi dari animal. Tapi untuk human ini biasanya kita taklah ambil masuk dalam bakteria dan masuk semula yang human, human tu berubah. Tidak. Okay, biasanya kalau yang human ni kita extract dari DNA, macam contoh penghasilan insulin tadi Okay, sebab sebelum adanya teknologi ini, insulin yang kita suntik kepada individu yang kencing manis, diabetes itu origin dia kita extract dari lembu. Dan dia menyebabkan allergic kepada that human lah. Certain orang akan allergic terhadap insulin daripada lembu tu. Walaupun dia selesaikan masalah diabetes dia, paras gula dia yang tinggi, tapi dia dapat allergic pula. So bila adanya recombinant DNA teknologi ni, apa yang saintis buat ialah dia ambil gene of insulin daripada human. Actually diorang kan waktu dia ambil, dia tak ambil gene tu potong tau. Dia ada proses dia. Ambil dalam bentuk mRNA. Dalam makmal dia reversekan balik jadi DNA. So maklumat yang kita ambil tu, nanti kita masukkan dalam bakteria. Bakteria yang akan tolong buat proses protein synthesis untuk hasilkan insulin. And then kita extract. Itu antaranya juga. So mana-mana para pelajar yang minat nak main dengan makhluk halus, dengan benda halus, ni benda halus lain bukan yang mistik-mistik tu, benda halus yang begini, berminat, so kena belajar betul-betul. You boleh ambil bidang biotechnologies. Okay, so inilah benda yang you akan play along during your pembelajaran di universiti nanti. But if you minat benda ni, try nak jadi saintis yang kreatif untuk tambah baik banyak benda lagi, belajar betul-betul. You kena set aim. Okay, belum terlambat. Sebab nanti sekarang ni you masuk nanti STS untuk you gear up kepada universiti nanti, make sure benda tu. Alright, so tujuan kita ambil dari source cell ini ialah supaya kita dapat desire protein ataupun kita kata kita dapat desire gene.
Desire ni apa? Jin yang ada yang dikendaki lah, desire. Okay, yang boleh tambah baik apa yang kita nak buat lah. Sebab tu kita namakan tajuk bab ini adalah recombinant. Recombinant ini maksudnya apa nak gabung Gabung. You nak gabung apa? Gabung DNA. Itu yang kita gabung DNA daripada DNA of source cell dengan original organism. Okey, so contohnya ialah macam mana cDNA dihasilkan untuk menghasilkan insulin. cDNA ni nanti Madam cerita. Ini yang tadi yang Madam kata bila diambil dari human kita tak potong DNA human. Sekarang orang yang menyumbang source tu pula hilang that gene. Tak. Kita akan ambil gene ini dalam bentuk mRNA. Isolate mRNA. Gene dia masih ada, DNA kekal. So bila kita ambil mRNA dalam makmal, kita tukarkan mRNA ini daripada single strand kepada satu strand of DNA yang kita panggil complementary DNA. cDNA ini, catat sikit, maksud dia complementary DNA. So first dia ambil maklumat mRNA ini dalam makmal in lab. mRNA tadi, katalah dia ada apa? AUGC. So dalam makmal dia akan guna enzim tertentu salin pula menjadi DNA. So dia akan jadi T, U tadi akan jadi A, G akan jadi C, C akan jadi G. Dia bukanlah 4 je macam ni. Dia akan a long structure. Okay. Tapinya bila dah jadi cDNA, untuk nak potong dan masukkan dalam plasmid cDNA ini baru single kan, single strand kan. So dia akan jadi yang double strand pula. Contoh TACG, dia akan ada pula ATCG. So bila dah double strand, barulah kita boleh potong menggunakan restriction enzyme. Itu kalau dari human. Okay. Right. So first ingat target. Okay. Oh, saya terlepas apa definition recombinant. Teruk madam awak ni. Okay. So recombinant DNA technology ni apa? Okay, dia adalah teknik. Okay, dia merupakan satu kaedah. Okay, teknik. Teknik untuk menghasilkan recombinant DNA. Madam bagi tahu recombinant DNA ialah apabila DNA asal organism itu kita dah gabung dengan DNA lain. Supaya apa? Supaya kita akan dapat ciri-ciri baru atau ciri-ciri yang memberi benefit. Bukan yang cipta sesuka hati untuk jadikan superior organism dan sebagainya. Tak boleh sebab siapa-siapa yang bekerja dalam bidang ini dia terikat kepada ethics. Ni nanti kita cerita panjang lain pula. Okay, so teknik in making recombinant DNA technology di mana apa yang berlaku ialah DNA segment from 2 or more different source. Okay, let's say kat sini kita ambil satu je lah. Untuk insulin kita ambil dari satu source. Tapi kalau lah kata pasal tomato cherry tadi mungkin kita ambil 2 source. Manis dari spesies lain, size dari spesies lain boleh. Tapi cara untuk you combine, gabungkan semua ni tidak berlaku. Okay, masa nak potong-potong semua tu tidak berlaku dalam badan organism secara natural. Okay, it is a process that we call it as in vitro. Okay, in vitro ini bila mana you jumpa perkataan in vitro, dia membawa maksud dalam tabung uji. Bukanlah dalam tabung uji, dia maknanya benda tu, proses tu berlaku di dalam makmal. Bukan dalam body organism. Okay, so selesai untuk definition dan juga the first. Benda pertama, tools pertama nak kena ada adalah gene of interest itu sendirilah. Okay, tools yang kedua. Bila kita dah ada gene of interest ni tak boleh automatic terbang sendiri pergi dalam organism yang kita nak. So kita perlukan apa-apa cara untuk ambil gene tu, potong, combine dan sebagainya. So the second tools that we are going to use ada 2 nama. Saya selalu pakai this one. Restriction enzyme. It is a magic enzyme. Dia bukan enzim biasa-biasa. Okay, bukan macam amylase, bukan macam apa lagi enzim-enzim dalam perut kita, protease ke, bukan. Okay, dia ni hanya
akan digunakan extracted. Benda ni tak ada dalam badan human, dia ada dalam makmal di mana saintis extract dari organism tertentu. Okay, untuk buat apa? Okay, nama lain dia adalah restriction endonuclease. Biasanya bila dalam satu nama tu hujung dia ada ACE ni, maknanya dia adalah enzim. Okay, restriction endonuclease ataupun restriction enzyme, ikut mana yang lagi mudah untuk you guna. Alright. Sekejap, saya nak padam ni sebab dia mengganggu penglihatan. Okay, so kalau kita tengok kat sini, anak-anak, kita tengok dia kata apa kerja restriction enzyme? Okay, restriction enzyme are isolated from bacteria. Ini bukan kerja dia dari mana dia berasal. Okay, bacteria are protected from their own restriction enzyme but it cut the viral DNA that invade their body. So ini adalah something yang special dalam badan bakteria. Okay, dalam dia ni yang ada pula restriction enzyme. Ni contoh E. coli lah. Enzyme. Enzim ini memang kerja dia kalau dia jumpa DNA dia akan potong. Cuma ayat ni membawa maksud katalah kita isolate restriction enzyme dari E. coli. Restriction enzyme ini takkan potong DNA E. coli. Okay, tapi viral DNA. Macam mana? Sebab dia ada kod protein-protein yang berbeza kan. So dia akan potong orang lain punya DNA. Okay, so function dia apa? Function dia adalah untuk mesti ada perkataan recognize and cut. Sebab dia tak potong suka-suka hati DNA. Sebab dia akan potong at specific base sequence dipanggil sebagai restriction site. Okay, contoh. Okay, E. coli dia boleh menghasilkan satu restriction enzyme yang kita bagi nama, example ECO R1. Ini nama restriction enzyme. So ECO ni kita kena garis lah kalau penulisan tangan sebab dia nama bakteria. ECO ni ialah E. coli ni lah. Dan apa site yang dia potong pada DNA? Okay, site yang dia akan cari pada DNA adalah GAATTC. Okay. Tapi DNA dua strand kan? So dua strand dia adalah CTTAAG. So sekiranya pada DNA ada jujukan yang begini. Okay. So dia akan potong. Tahu tak macam mana cara dia potong? Dia akan potong antara G dengan A pada satu. Nampak GAATTC, dia potong kat G dengan A. Dan sebenarnya sekuen ni dibaca dari kiri dan kanan sama. Okey? Macam apa? Kalau perkataan kita katak. Katak daripada kiri dibaca katak, daripada kanan dibaca katak. Itu ada satu ciri penting pada restriction enzyme. Dia kena macam tu. GAATTC kalau baca dari sini tidak. Baca dari opposite way. GAATTC. So kita akan potong kat sini. So apa outcome dia? Kalau SDS nanti you kena tahu lukis tau. Outcome dia ialah okay, bila you dah potong dia akan jadi satu strand ini hujung dia macam ni. Di mana tinggal huruf G, bawah dia C, apa lagi yang tinggal lah. Ni potong ni, dah potong. T, T, A, A. While another side, apa yang tinggal? Dia dah tak ada ni dah. Dia ada A, T, T. Sekejap. Lebih pula garisan ni. Ujung sini dia ada G, dia ada C. Dan sebenarnya, dekat sini-sini lagi, ada lagi DNA. DNA lain. Tapi DNA itu telah dipotong. So kalau nak jadi fragment macam ni, maknanya dekat sini dia kena potong, kat sini dia kena potong. Jadi satu fragment. Kalau ni potong kat satu tempat, dia jadi open structure.
Macam plasmid tadi kita potong satu tempat. Kalau DNA panjang, kita kena potong dua tempat supaya dia akan jadi fragment. So fragment ni akan jadi macam ni lah. Let's see. Yang plasmid ni dia akan jadi so kita ambil ni, masuk dalam ni. Itu peranan restriction enzyme. So kita baca balik. Yang risau tak kena lukis tau. Tu madam nak bagi gambaran. Okay, the bond that cleave by restriction as enzyme are phosphodiester bond. So kita tahu antara G dengan A dengan A ni dia ada phosphodiester kan. Dekat tulang sugar phosphate dia tu, ikatan tu yang akan dipotong. Sebab itu covalent bond yang kuat. Okay, itu yang restriction enzyme potong. So kita tengok kat sini ada satu lagi ciri yang madam nak highlight pada restriction enzyme di mana dia kata the same and compatible restriction enzyme must be used to cut the target DNA dan juga plasmid. So masa nak potong target DNA ni lah gene of interest ni dan plasmid, kita mesti guna same and compatible restriction enzyme. Contoh tadi bila madam kata kita potong this one kita potong plasmid. Let's say kita potong this one is plasmid. This one is DNA. Dua-dua mesti guna enzim yang sama. Kalau EcoR1, this one also mesti potong dengan EcoR1. Okay, ada lagi ke enzim lain? Ada. Okay, macam you tengok ni, SMA1. Kalau SMA1, dia tak cari GAATTC. Dia akan cari restriction site yang dia cari adalah CCCGGG. Tapi bila dibaca in dalam arah 5/3 lah ataupun opposite direction dia tetap CCCGGG. Tapi dia potong secara lurus. So dia jadilah fragment yang lurus. Tapi kalau tadi dia potong secara staggered, secara bertangga, jadilah fragment yang bertangga. Dan fragment bertangga atau fragment yang lurus ini kita panggil yang bertangga ni sticky end. Kalau yang lurus ini blunt end. Tapi nak hasilkan this one, target DNA dan plasmid mesti dipotong guna jenis yang sama. Kalau SMA1 lah. Kalau EcoR1 mesti dua-dua kena dipotong pakai EcoR1. Okey, dan tahu tak ciri di mana restriction site atas dan bawah ni dibaca dalam arah yang 5/3 tu sama bacaan dia tu? Sifat ini tolong tulis sikit dipanggil sebagai kejap. Tak ada dia tulis. Okay, sifat yang sama ini maknanya karakteristik kepada strand ini kita sebut sebagai palindromic sequence. Apa itu palindromic sequence? Kata dibaca kiri dan kanan sama bacaan. Kalau macam ni, dibaca dalam arah 5/3 dalam bacaan yang sama. Sebenarnya, dekat DNA biasa, dia tak palindromic tau. Dia complementary. Okay, kalau tak percaya, madam nak tunjuk contoh. Kita buat satu strand DNA. Okay, contoh madam buat strand of DNA tu adalah, minta maaf lah buruk. Okay, let's say kat sini kita buat GAATTC. Okay, kita buat pula U pula. Boleh ke DNA ada U? Oh, tinggal madam seorang dalam kelas ni. Okay. ATCCG. Let's say lah. Okay. So kat sini dia ada dua fragment. Ini part yang tadi madam kata GAATTC ni yang kita tahu EcoR1 punya segment. So kita perhatikan, katalah kita buat complementary base sequence dia. Okay, ni strand ni 5/3. So this one is 5/3. Okay, apa pasangan kepada setiap satu ni? This one, of course, dia akan, katalah kita buat dia macam CTTAAG. Tapi bila kita baca 5/3, dia jadi GAATTC. Sama dengan atas. Tapi this one, jadi tak palindromic. So this one akan jadi TAGGC. So kalau you baca dari arah sini, this one ATCCG.
This one CGGAT. So ini yang Madam sebut turutan yang pada restriction enzyme dipanggil sebagai palindromic. Bukan keseluruhan DNA palindromic. Ni dah terbukti. Despite non-palindromic. Hanya pada kawasan apa yang kita panggil palindromic. Kita panggil palindromic ini hanya kita jumpa dekat restriction site. Kawasan yang apa kita kata? This one. So kalau you nak tambah sifat palindromic ni, selain tulis kat gambar ni, you boleh tulis dekat sini. Sifat dia adalah palindromic. Apa tu palindromic? Kena lukis sendirilah. Dibaca dalam arah yang bacaan yang sama dalam arah 5 ke 3. Okay. So ada beberapa lagi contoh. Ikut arwan dengan SMART1 you dah tahu dah. Ini dia punya restriction site. Kalau BAM H1 untuk pengetahuan nak tulis boleh. Okay, dia punya bacaan dia adalah GGATCC 3'. Okay. Dulu kita kena ingat tau, sebab dalam soalan objektif, dalam soalan subjektif, you kena possible dekat SDS, you akan kena lukis benda ni. Jadi untuk ingat BAM H1 punya turutan dengan ikut arwan ni, yelah first time mesti tak dapat kan. So dia buat anak murid saya dulu buat macam ni. Gayah ada anak tapi tak cantik. Tak maaf kalau ada mak nama Gayah, anak Gayah kan marah kan. Kat unit bio ni ada seorang cikgu nama mak dia Gayah. Jadi dia geram betul dengan kita punya akronim tu. So itu that is for ikut arwan. So BAM H1 ni dia diisolate dari bakteria lain sebab tu dia BAM. Dia dari Bacillus. SMA ni dari bakteria lain. Semua lain-lain. Sebab tu restriction site dia lain. Kalau this one, BAM H1 ni sebab kalau you tengok turutan huruf dia tetap G, A, T dengan C. Bezanya this one G1 yang tengah-tengah ni double A, A, T, T, C. This one G dengan C ni yang double. G, G, A, T, C, C. Ni apa yang ni dia punya ni? Ni tadi Gayah ada anak tapi tak cantik. Saya tak ingat. Gigi Gayah ada tapi yang ni tak ingat. Nantilah semula. Okay. So itulah restriction enzyme. Okay. Boleh pergi lagi ke? Okay, nak stop dah. Boleh macam. Boleh. Okay. So kita ada 3 lagi. Okay. Di mana tadi you dah tahu kita potong. Kita sebut tadi salah satu struktur yang kita potong adalah DNA cloning vector. Okay, iaitu plasmid ni lah. Dia sebenarnya nanti you belajar untuk SDS tambahan kepada ni. You belajar balik. You dah ada asas. Tapi untuk cloning vector ni akan ada lagi 3 jenis lain. Jenis yang kita belajar di SDS hanyalah plasmid. Di mana plasmid ini diambil directly dari bakteria dan merupakan DNA kepada bakteria itu. Okay, so apa dia cloning vector? Yang kita kata plasmid ni kan. Plasmid ni contoh. Apa itu cloning vector? Dia adalah vehicle. Dia macam kenderaan ataupun macam pembawa lah, carrier. Okay, kalau you tak nak pakai vehicles, kita boleh pakai carrier. Carrier untuk apa? Carrier used in gene cloning to insert foreign DNA fragment. Okay, bila kita open dia dekat sini tadi, potong dengan restriction enzyme, kita masukkan gene of interest, dia akan tolong bawa gene of interest itu. Okay, DNA fragment tadi dari gene of interest dibawa into a genome of host cell. Untuk host cell dapat ciri baru tu, plasmid ni tadi yang telah ada gene of interest, kita kena masukkan semula ke dalam host cell. Sebab tu contoh seterusnya ini untuk tools adalah host cell. Okay, example yang kita kena tahu memang plasmid. Okay, so nanti saya akan detailkan sikit di mana okay, plasmid ini dia ada ciri-ciri dia lah. Ada 3 ciri yang kita boleh nampak kat sini. Yang pertama, plasmid ini ada restriction site within Lexi gene. Pelik kan? Okay, ini pertama. So kat sini you tulis characteristic.
Okay, dia ada restriction site. Dan yang kedua dia ada origin of replication. Di mana hanya bakteria, origin of replication ini adalah tempat di mana kalau nak berlaku proses DNA replication, nak hasilkan plasmid yang kedua, ketiga dan keempat tu, yang you belajarlah DNA replication yang ada 6 enzim tu, dia akan bermula di sini. Dan sebab dia bakteria ni benda kecil dan dia adalah unicellular, dia ada satu survival dalam diri dia di mana dia ada this one, AMPR. Apa tu AMPR? AMPR ini nama panjang dia adalah ampicillin resistant. Catat ya, Jin. Okey, di mana sekiranya bakteria ini sekiranya this bacteria exposed to ampicillin. Ampicillin ni apa? Ampicillin ni adalah sejenis antibiotik yang ada dalam badan human ke. Okay. So dia boleh hidup ke dia mati you rasa? Nama jin yang dia ada ampicillin resistant gene. Okay. Bacteria exposed to antibiotik. Apa jadi kat dia? It will die. Ke survive? Survive. Survive ke die? Die. Betul ke? Maknanya bila dia ada ampicillin resistant gene, dalam badan dia ada gene tu, dia dimasukkan dalam satu bekas yang ada antibiotik ampicillin ni. So dia hidup ke dia mati? Perkataan dia kata kunci dia kat resistant. Apa maksud resistant? Ni, you punya jam, water resistant. Maksudnya apa jadi kat jam you? Water resistant watch. Boleh bawa berenang ke tak boleh bawa berenang? Kalis air ke tak kalis air? Boleh. Kalis. Jadi kalau dia ni ada ampicillin resistant gene, so dia berada dalam ampicillin, dia boleh survive ke dia mati? Survive. Survive. Itu maksudnya. So dia perlu benda tu sebab dalam badan human, sebab tu ampicillin ni adalah sejenis antibiotik yang kalau you demam ke, yang dah lebih daripada beberapa hari doktor bagi antibiotik, ini adalah antibiotik yang common. Dan E. coli ni pula adalah bakteria yang common ada dalam usus kita dalam kuantiti yang tertentu. Okay? So dia perlu ada ciri ini. Dan ini nanti 3 ni je yang kita kena tahu secara orang kata pada tahap sekarang, nanti ada tambahan lagi masa STS lah. So ada 3 benda yang memang ada pada dia punya structure of that plasmid lah. Okay, macam contoh Lexi ini gunanya adalah untuk dia makan, untuk dia dapat nutrition. Di mana Lexi ini akan menghasilkan satu enzim yang kita panggil beta-galactosidase. Macam kita kan, kita makan enzim kita yang pecahkan makanan kita kan. So bakteria bila dia ada jin ini akan hasilkan enzim ini. Apa enzim ni buat? Enzim ni akan tukarkan glukos. Otak saya sebab hari ni macam-macam akan berlaku, jadi otak saya laju daripada tangan saya. Glukos kepada kejap. Dia akan pecahkan. Alamak, lupa. Sekejap. Oh tak, salah, tipu. Dia punya sumber makanan, bakteria ni bukan adik-beradik glukos lah, tapi nama dia akan hydrolyze satu sumber gula yang nama dia X-gal. Macam X-Men pula. X-gal. Tapi X-gal ni sejenis karbohidrat lah yang bagi makanan kepada dia. So dengan adanya enzim ini, pada jin ini, dia boleh hydrolyze gula dia dan dia boleh makan lah, boleh survive. Madam rasa itu je Madam nak cerita dulu. 3 benda ni. Okay, di mana nanti kita akan cover lagi 2 tools pada hari Isnin. Iaitu tools yang seterusnya, yang keempat adalah whole cell. Apa dia whole cell? So kita akan go through balik
Nak ingat tak yang lain ni, dan juga modifying enzyme. Okay, dan kita akan terus masuk kepada method sebelum kita akan buat aktiviti lah. Kemudiannya tu. Okay, so ada 5 tools Yang penting you kena ingat untuk bab ini ada 2 part saja. Tools dan juga method, dan dia punya sifir dia 5x5. Ada 5 tools yang akan digunakan dalam 5 step. You tahu 5 tools, you tahu 5 step, you dah halfway faham benda ni. Okay, so kalau balik nanti, balik ke tak balik kan? Okay, kalau maksudnya kalau you ulang kaji this part, pastikan dapat dulu apa 5 tu. Sebut-sebutkan. Okay, dan apa 5 step itu. Step dia apa? Inilah, yang pertama adalah isolation of gene, yang kedua cleave. Kalau tak suka pakai cleave, boleh pakai cut. Cut DNA donor end plasmid, insertion apa ke dalam apa, transformation dan amplification, dan last sekali screening yang dipanggil sebagai blue. Kat sini nanti let Z ni penting. Okay, itu je. So kita akan cover dalam next class lah. Okay, kejap saya nak stop sharing. Saya nak stop recording.